Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya berpeluang untuk berbicara sedikit tentang kesiapan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar tahun 1 yang memasuki program diploma, program ijazah yang baru saja mendaftar diri masing-masing sama ada secara online maupun secara bersemuka. Namun saya yakin YouTube ini dalam konteks remaja akan memberi ruang dan kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk menelaah sebentar pengalaman peribadi saya yang berada dalam universiti, sama ada universiti awam maupun universiti swasta selama lebih 26 tahun. Jadi tajuk saya pada kali ini apa yang diberi nama sebagai apa maknanya saya masuk universiti. Apa maknanya saya masuk U? Apa faedahnya? Kenapa saya perlu masuk U? Programnya tak kisah, tetapi kenapa saya perlu masuk U? Ataupun kenapa saya daftar masuk universiti? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya dedikasikan YouTube ini khusus kepada pelajar-pelajar daripada aliran perakaunan, utamanya kepada pelajar sahabat lama saya, Cik Naha, yang sekarang menjadi PA ataupun apa yang dipanggil sebagai pensyarah mentor bagi program diploma perakaunan UiTM Demut. So, sebagai pendahuluannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyatakan bahawa bila kita dapat surat tawaran masuk universiti, sama ada program apa sekalipun, ialah rasa yang teruja. Merasa bahawa ada adunan di antara berdebar, takut dan kesukaan, kegembiraan. Selalunya datang lebih awal ialah kegembiraan, kesukaan kita. Yang kedua, ia perlahan-lahan disusuli dengan rasa takut kita. Kerana takut apakah kita tidak berjaya dalam mengharungi program yang akan kita depani nanti. Gembira kerana ia telah seperti suatu arus yang membawa kita selepas SPM, menyambung belajar ke peringkat diploma atau asasi atau matrik, atau selepas STP sekalipun, kita mula masuk ke program ijazah sarjana muda. Walaupun saya dedikasi khusus kepada pelajar diploma perakaunan, tetapi sebenarnya tujuan YouTube ini melepasi daripada sempadan khusus dan bidang. Melangkah ke universiti bermakna kita sedang membezakan diri kita dengan satu kelompok lain yang tidak berpeluang untuk ke universiti. Membezakan. Kerana itu saya selalu sebut bahawa untuk cemerlang kita perlu berbeza. Tidak semua yang berbeza itu cemerlang, tetapi semua yang cemerlang itu berbeza. Sebenarnya anak-anak mahasiswa, apa yang kita akan depani nanti ialah satu kehidupan lain. Satu rutin yang berbeza daripada apa yang pernah kita lalui selama 5 tahun di sekolah menengah atau 6 tahun kepada sesiapa yang 7 tahun lah kepada sesiapa yang masuk ke universiti dengan STP, dengan diploma, dengan SPM 5 tahun. Yang kita akan dapat depan ni ialah perubahan-perubahan ataupun suatu norma baru yang disebut sekarang, popular dengan norma baru, kaedah belajar yang baru, pendekatan belajar yang baru, pengurusan kendiri yang baru, dan mungkin juga teman-teman yang baru, pensyarah-pensyarah yang mempunyai pendekatan yang berbagai-bagai, yang umumnya ingin melihat
anak-anak mahasiswa atau anak didik mereka itu berjaya sepenuhnya. Itu pendahuluan. Saya kategorikan 4 tujuan masuk universiti. Apa maknanya saya masuk universiti? Maknanya ada 4. Makna yang pertama ialah kita perlu muhasabah juga. Sekarang, pada masa belum kelas bermula ni, apakah ianya, iaitu masuk universiti, UiTM Dungun, UiTM Johor, UKM, USM, mana-mana U sekalipun, apakah kita memasuki universiti ini adalah sebahagian daripada perancangan kejayaan kita, sebahagian daripada kehidupan kita, sebahagian daripada apa yang kita perlukan untuk mencapai cita-cita kita. Jadi apakah kita ada cita-cita? Bagi saya, pengalaman saya masuk UiTM Dungun tahun 1983 hingga 1986, kursus yang saya ambil adalah Diploma in Business Studies, DBS. Setengah kawan-kawan memanggilnya dahlah bodoh, sombong. DBS, dahlah bodoh, sombong. Kerana saya masuk UiTM itu dengan keadaan keputusan SPM yang agak bodoh, tak cemerlang seperti kawan-kawan lain yang terbang ke Amerika, terbang ke Birmingham untuk menyambung pengajian terus daripada SPM dan ada beasiswa kerja. Bagi saya, walaupun saya minta universiti-universiti awam pada masa itu, tapi saya berjaya hanya masuk ke ITM pada masa itu. Namanya Institut Teknologi Mara. Sekarang dah namanya Universiti Teknologi Mara. Jadi yang pertama, apakah memasuki universiti UiTM terutamanya ataupun kursus diploma perikanan terutamanya merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang hidup kita? Atau adakah kita ada perancangan? Maksud ada perancangan, adakah ada cita-cita yang ingin kita kejar dalam hidup kita? Yang saya yakin sebahagian dah lihat YouTube saya, beza di antara cita-cita dengan angan-angan. Kalau belum lihat, tolong lihat. Tolong dengar dengan teliti perbezaan utama di antara cita-cita dengan angan-angan. Kerana tanpa kita boleh membezakan di antara cita-cita dengan angan-angan itu, kita berada dalam keadaan yang samar-samar. Jadi saya skip yang tu kerana saya yakin anak-anak mahasiswa nanti akan teliti juga atau sudah pun meneliti YouTube saya yang itu. Jadi kalaulah memasuki universiti sekarang merupakan sebahagian daripada cita-cita yang ingin kita kejar, iaitu merupakan transit atau stesen-stesen yang akan membawa kita pada destinasi akhir, maka masuk U memberi makna yang cukup besar kepada perjalanan hidup kita untuk membina sebuah kehidupan. Jika tidak, sekaranglah masanya kita harus menentukan bahawa apakah masuk program khusus di sebuah universiti ini merupakan sesuatu yang mendorong kita untuk memudahkan kita mencapai cita-cita atau memandu kita mencapai destinasi. Destinasi itu ialah cita-cita kita. Itu yang pertama. Kalau salah, maksud saya gini. Kalaulah cita-cita kita, kalau kita belum ada cita-cita, malam ni sebelum tidur letak tangan atas dahi, fikir, apakah cita-cita aku sebenarnya? Kerana perjalanan nanti, orang yang mempunyai cita-cita dan sesuai naik bas ke destinasinya, iaitu sesuai mengikuti kursus dan universiti yang mendorong kepada cita-citanya, orang ini nanti akan berbeza dengan orang yang hanya memasuki sebuah universiti, mengambil kursus tertentu, hanya sekadar memenuhi permintaan mak bapak, permintaan kawan-kawan dan sebagainya. Itu yang pertama. Apakah memasuki universiti mana-mana pun atau kursus apa sekalipun merupakan sebahagian daripada cita-cita perancangan hidup kita. Pertama. Yang kedua, apa maksud saya masuk U? Maksudnya saya ingin berada di satu fasa kehidupan saya
yang membuat saya melatih diri saya soal kendiri, soal berdikari, soal mengurus diri, soal mengurus masa, time management, soal menentukan kepentingan atau keutamaan dalam membuat keputusan. Apa saja keputusan. So, berbeza dengan belajar di sekolah, belajar di sebuah institusi pengajian tinggi merupakan satu fasa lain dalam hidup kita. Sementara di sekolah, kita dimanja-manjakan dengan cikgu. Sebuah universiti atau institusi pengajian tinggi merupakan fasa di mana hampir 80%, 90% kita harus membuat keputusan sendiri, dan anak-anak mahasiswa harus ingat bahawa dengan membuat keputusan sendiri itu bermakna anak-anak mahasiswa akan menanggung segala risiko dari keputusan yang kita buat. Umpamanya kalau mak ayah kita bagi kita duit 300 atau 500 bulan. Jadi dengan 300 bulan atau 500 bulan ini, anak-anak mahasiswa harus menentukan berapakah jumlah belanja, peruntukan belanja yang perlu dibelanjakan setiap hari. Tak boleh lebih daripada itu, kurang tak apa. Kalau lebih daripada itu, kesannya ialah di hari-hari terakhir dalam bulan itu, kita terpaksa menahan lapar. Itu contoh. Begitu juga dengan kaedah belajar. Di sekolah umpamanya, kita akan dipotang bukan oleh abah, tapi oleh guru. Kalaulah tidak menyiapkan kerja sekolah, ponteng dan sebagainya. Tetapi di universiti, barangkali tak ada siapa yang melihat kita sebagaimana guru melihat kita. Tetapi kesan akhirnya ialah keputusan peperiksaan yang terjejas. Nombor 2, kendiri. Nombor 3, tujuan masuk U ialah untuk kita membuktikan bahawa kita dahagakan ilmu. Kita menggali ilmu. Kita menggali ilmu. Kita adalah golongan manusia yang dipesan oleh Rasulullah SAW bahawa ilmu itu menjadi penyuluh hidup. Ilmu itulah yang akan memenangkan kita di dunia. Ilmu itu jugalah yang akan memenangkan kita di akhirat. Sama ada ilmu itu ilmu akademik, ilmu mengurus masa, ilmu berkomunikasi, ilmu sasiah, ilmu apa saja. Tetapi menjurus kepada satu khusus tertentu. Apa yang kita akan belajar dalam kuliah, dalam tutorial ialah tentang ilmu akademik. Di luar kelas ialah sesuatu hal tentang insaniah, tentang kehidupan, tentang kemahiran berkomunikasi, tentang tolak ansur dalam berkawan, tentang memahami orang lain, tentang menemui teman-teman baru dalam hidup kita, tentang hidup kita, tentang bagaimana kita membawa diri kita, perawakan dan pembawaan diri kita di tengah masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah di universiti juga kita harus mengambil peluang untuk terlibat dalam program-program yang dianjurkan, dengan harapan penlibatan kita ini membawa kita kepada suatu ruang berkemahiran diri supaya kita boleh turut menyumbang bukan sahaja kepada diri kita, bukan sahaja kolej kediaman kita, tetapi pada kampus keseluruhannya. Begitu juga dengan penlibatan kita dengan aktiviti pesara-pesara. Kita harus belajar menghormati, belajar menjunjung tinggi, belajar untuk tidak setuju dengan sasiah, dengan cara yang betul. Kita mungkin tak setuju dengan kaedah pesara tertentu, tetapi ada caranya untuk kita menyatakan bahawa apa yang kita yakin ini lebih baik daripada apa yang pensyarah buat. Ini yang saya pernah buat. Tetapi pada masa itu saya dilihat penentang
Cuma sekarang barangkali kaedah saya yang salah kan. Kepada anak-anak mahasiswa, sekalipun ada sesuatu yang tidak anak-anak mahasiswa setuju dengan cara-cara tertentu, ada cara untuk kita menyatakan uh, ketidaksetujuan itu. Jadi anak-anak mahasiswa sudah 15 minit saya bercakap pasal apa makna saya masuk U, tujuan masuk U, ada 4 tadi. Pertama ialah tentang apakah ia sebahagian daripada perancangan kehidupan kita jangka panjang. Ini perlu dibuat keputusan. Kalau keputusan itu berbeza dengan apa yang terjadi ni, fikir balik sama ada turun berhenti masuk kursus lain. Sebab contohnya kalau accounting tu menyeksa aku tak minat. Kalau minat, alhamdulillah. Minat pun itu perlu ditunjukkan dengan sikap. Pertama, yang kedua kendiri, yang ketiga menggali ilmu apa saja, yang keempat sumbangan kita, pelibatan kita dalam masyarakat kita, masyarakat kampus, masyarakat di kalangan warga kolej, di kalangan kawan-kawan. Itu pasal kedua, tujuan masuk U. Saya nak sentuh sedikit tentang persiapan mental dan sikap. Pada peringkat awal ini, anak-anak mahasiswa belum lagi, saya percaya belum lagi ada kuliah. Cuma persiapan maksudnya sesuatu yang sebelum terjadi. Kalau lepas terjadi nanti, akhir tahun baru nak bercakap pasal persiapan mental dan sikap, masa itu tidak begitu tepat lah. So, anak-anak mahasiswa masuk U bermakna kita sedang meneroka satu dunia lain yang tak pernah kita teroka sebelum ni. Persiapannya harus persiapan yang tak pernah kita sediakan sebelum ni. Kerana ia sesuatu yang baru, ia harus diberi nafas baru, ia harus diberi pendekatan baru, ia harus diberi persiapan baru. Saya kategorikan persiapan dua, satu mental dan satu lagi sikap. Dari segi mental ya, anak-anak mahasiswa, universiti ialah sebuah menara gading, sebuah tempat, satu dunia yang pada pandangan saya dihadiri atau didekati oleh orang-orang atau dihuni oleh golongan intelektual, golongan yang bukan sahaja mempunyai kelainan akademik yang tinggi tetapi mempunyai sasiah pemikiran yang tinggi. Mereka ini, lecturer ni, pesyarah maksud adik-adik ni, anak-anak ni ialah orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendidik anak-anak dengan cara mereka sendiri. So, ia berbeza. Mentalnya kena tahu bahawa ini cabarannya. Sebab ada 2-3 orang anak kawan saya 9A masa SPM. Tapi dia tak rendah saya marah lah ya. Masuk ke UiTM atau masuk ke salah satu universiti awam di Malaysia, kantoi. Kantoi maksudnya ada paper yang sentiasa tidak lulus 2 kali, sekali. Sebab bila dah tak lulus 3 kali, you kena reject, you kena dismiss. Kenapa? Kerana dia orang ni membawa satu sikap, satu pemikiran bahawa aku terror, aku 9A SPM, straight A, ada yang 10A, tetapi dia ingat apa yang dia buat di sekolah boleh diteruskan di universiti. Ini pemikiran yang salah. Kerana apa? Kerana kaedah belajar di universiti tidak sama dengan sekolah. Di universiti kita harus cari sendiri. Kita harus mencari jawapan. Kerana orang yang berjaya ialah orang yang mencari jawapan. Orang yang gagal ialah orang yang mencari alasan. Di universiti mesti ada satu pemikiran bahawa untuk tiap sesuatu yang akan dihadapi mesti ada jawapan. Dan anak-anak mahasiswa lah yang bertanggungjawab kepada diri sendiri untuk menanam benih-benih pengetahuan di dalam pemikiran dan kefahaman.
So sikap mental, persiapan mentalnya begitu. Yang lain ialah kesendirian. Aku sendirian. Kan? Uh, tak boleh transfer daripada kawan. Kawan pandai financial accounting 1, for example. Transfer kejap, Bluetooth. Tak boleh. Tak boleh. Jangan macam tu. Tapi kita boleh menggunakan kawan-kawan, memohon pertolongan kawan-kawan yang lebih mahir daripada kita, yang lebih faham daripada kita untuk memberi kefahaman yang sama kepada kita. Tapi dia tak beri. Dia membantu kita memahami. Kerana itu saya sepanjang 20 tahun mengajar di universiti, 16 tahun saya di UiTM dulu ya. 25 tahun saya di 20 tahun lah. 26 tahun sebenarnya overall, tapi di 16 tahun di UiTM dulu. Saya selalu sebut kepada pelajar saya bahawa the best way of learning is through teaching. Cara yang terbaik untuk kita belajar ialah dengan cara kita mengajar. So, kerana itu ada presentation, participation yang aktif dalam kelas. Janganlah kamu mengira kamu sudah faham sedangkan kamu tidak boleh memberi kefahaman kepada orang lain. Dalam konteks ni kepada kawan. Katakanlah anak-anak mahasiswa nak uji sama ada aku ni faham tak benda ni? Cari orang yang tak pandai, ajar dia. Ajar dia sampai dia pandai. Kalau dia tak boleh pandai, maknanya awak sendiri yang tak faham. Kalau dia tak faham, awak sendiri yang tak faham. Janganlah kamu kata kamu faham tetapi kamu tidak boleh memberi kefahaman pada orang lain. So itu sebenarnya tak faham. The best way of learning is through teaching. Try very best to have friends yang berbeza. Cari kawan-kawan yang mempunyai kelebihan dan kelemahan berbeza. Kerana apa? Anda perlu bersama kerana anda berbeza. We need to be together because we are different. Kita perlu bersama kerana kita berbeza. Dalam satu kumpulan kerja untuk assignment contohnya, seorang mesti pandai bahasa, seorang mesti pandai matematik, seorang mesti pandai tulis report, seorang beza, supaya dengan perbezaan itu ia melengkapkan kumpulan kita dan menjadikan kerja, output, hasil kita itu lebih baik. Itu tip-tip kecil kan. Persiapan yang kedua yang saya kata ialah persiapan mental, sekarang persiapan sikap. Persiapan sikap ni saya nak mulakan dengan apa yang selalu disebut orang. Gagal merancang bermakna merancang untuk gagal. Fail to plan meaning plan to fail. So, dalam konteks persiapan sikap, kena ada satu target, sasaran yang jelas. Kena ada KPI peribadi. KPI faculty, lantak dia lah. None of your business. KPI peribadi. Kalau KPI peribadi kita, nak GPA, Grade Point Average, result lah keputusan exam. Pada semester pertama ni, 2 point. So, 2 point. 2 point. Keputusan nak overall daripada 7-8 subjek nak ambil tu, nak 2 je. 2 point saja. So, GPA 2 point. So, rancanglah untuk 2 point saja. Fail to plan meaning plan to fail. Gagal merancang bermakna merancang untuk gagal. So, letakkan KPI peribadi anak-anak mahasiswa, sasaran, target, bajet ialah bajet. Anak-anak muda sekarang disebut bajet. Bajet berapa? 3 point, 4 point, 4 flat. Dan bekerja mengikut sasaran. Bila kita ada target dalam apa yang kita lakukan, kita menjadi berbeza. Kita akan jadi satu, kita jadi perancang yang baik dan kemudian dengan rancangan tu kita laksanakan. Sikap yang mungkin kita perlu ada ialah satu, proaktif.
kita menjadi pelajar yang proaktif. Harus diingat di tiga universiti saya termasuk UiTM yang saya pergi hadir sebagai pensyarah. Accounting adalah golongan pelajar antara paling keren. Mereka ni bukan main-main. Mereka sangat bagus. Mereka proaktif. Mereka menjadi ikon contoh kepada kampus, kepada kursus-kursus lain accounting. Sebab tu accounting saya seronok. Saya nanti akan buat satu YouTube lain bercakap mengenai profession perakaunan yang telah kita lepasi, yang sekarang kita hadapi, dan masa depan accountant di masa kami 2-3 tahun akan datang sesuai dengan jik ekonomi. Tahu jik ekonomi jik. Saya sendiri pun ada menulis buku jik ekonomi untuk dalam bahasa. Tapi saya nak share pandangan dan perasaan saya kepada profesi perakaunan di masa-masa akan datang supaya anak-anak mahasiswa boleh mengambil sebagai suatu pedoman panduan. So proaktif meaning mereka buat kerja lebih. Apa yang lecturer minta buat 2 soalan assignment, balance sheet, whatever lah, costing ke budgeting ke apa benda yang berkaitan dengan accounting. Saya dulu masa di UKM, lecturer suruh saya, bukan saya lah, semua orang buat 5 soalan. Saya buat 50 soalan. Lecturer suruh buat 10, saya buat semua dalam bab. Proaktif. Kerana itu nanti apa yang kita buat sekarang bukan untuk orang lain. Apa yang kita buat sekarang, lecturer minta kita buat 5 soalan, bukan untuk dia, untuk kita. So semakin banyak kita buat soalan, semakin bagus untuk kita. Semakin sikit kita buat soalan, semakin teruk untuk kita. So apa masalah kalau kita buat sesuatu untuk kita? Kita buat banyak soalan bermakna kita lebih baik daripada orang lain. Sekurang-kurangnya usaha kita itu lebih tinggi, lebih committed. So proaktif lebih banyak daripada yang lecturer suruh buat. Yang lecturer suruh buat tu minimal. Tak pernah saya jumpa kawan-kawan saya dengan hanya buat apa yang lecturer suruh tu dia skor. Tak pernah. Sebab yang lecturer suruh buat tu minimal saja. So, kalau kita nak skor, kita buat yang paling maksimum. What is the maximum? The sky is the maximum. 2, 3, strategi belajar. Itu persiapan sikap yang kita kenal. Maksud saya kan, bagi setengah orang, kawan-kawan kita, daripada sekolah, dia terror betul. Dia tengok lecturer mengajar 45 minit. Dia balik rumah, dia tak payah buka buku. Dia terror. Terutamanya subjek kira-kira kan. Tengok sekali dia boleh buat. Ada kawan saya tu, nama dia Ustaz. Di UiTM dulu lah, Ustaz Anwar. Dia dengar lagu Emas Awanan tu, sekali dengar, dia boleh ingat. Dengan lirik, dengan melodi, dengan segala makna semua. Dia terror buat. Tapi lebih terror dia mengaji kerana dia ustaz. Dia salah awak dia kalau jumpa. Apa ni? Kelemahan diri. Bagi kita, yang kita harus tahu kelemahan diri kita. Saya ni, bab subjek membaca saya lemah. Then you go for it. Allocate, peruntukkan lebih banyak masa untuk subjek-subjek yang kita lemah. Kita tak yakin. Ada yang aku buat subjek statistik, business math ni mampu je. Bila dah tahu subjek kira-kira ni habis, buat je latihan setakat yang kita mampu. Jangan kerana kita takut tu kita tinggal. Ini strategi belajar. Kalau kita lemah subjek membaca, kita buat mind mapping. Kita ni tak suka baca sebab agaknya buang masa kan. Dan banyak pelajar sekarang memang tak suka membaca. Jadi apa yang
saya buat selalunya saya bagi suruh dia orang buat mind mapping, sebab peta kan minda dan sebagainya, teknik baru. Okey, itu yang ketiga lah ya. Yang keempat ialah budaya membaca. Ini di kalangan masyarakat Malaysia memang teruk budaya. Tetapi kita tak ada pilihan. Masyarakat yang bijak, yang buat keputusan yang bagus, yang inovatif, yang kreatif, yang kritikal, semuanya orang yang rajin membaca. Nak baca apa? Boring. Baca apa yang you nak tahu. Pada peringkat ini kan, anak-anak mahasiswa, peringkat tahun 1 semester 1, budaya ini perlu ditanam kuat. Nak baca apa? Kerana tak banyak yang perlu dibaca untuk subjek-subjek tertentu. Terutama bagi mereka yang sudah ada basic accounting, contohnya kan. Tetapi apa yang masa terlalu banyak. Baca apa yang you suka baca. Cara-cara nak jadi accountant. Ada cara dia. Dah minat accounting ni, you minat. Contohnya, atau dah masuk program accounting. So bacalah. Baca bagaimana COVID ni memberi kesan kepada profession perakaunan. Kenapa umpamanya lah, kenapa tambang emas lebih tinggi dari tambang Asia? Siapa? Kau kepala. Jadi takkan tak ada satu benda yang you nak tahu. Jadi cara nak tahu, cara cari jawapan pada apa yang kita nak tahu tu ialah membaca. Baca sikit-sikit. Orang ni baca bab 1, ni baca bab 2, ni baca bab 3. Kemudian jumpa dan tukar. Kau bab 1 apa cerita? Bab 1 ni macam ni bawah. Dia cerita dia tak ada benda lah bawah. Bab 2 dia cerita sikit lah basic double entry. Double entry debit sini, kredit sini. Ada tak? Dia mesti satu-satu ke? Yalah bos. Satu debit mesti satu kredit. Tapi aku rasa ada lah. Sama ada 2 debit, 1 kredit. 1 debit, 2 kredit pun ada. Kan? Something like that. Mencari jawapan kepada beberapa soalan. So, yang itu. Persiapan sikap. Persiapan sikap. Dan kami yang terdahulu ni hanya boleh menunjuk jalan je. Kan? Perjalanan sebenar. Mahasiswa lalui. Saya boleh sebut. Kerana saya dah lalui. Okey. Soalan yang akhir yang saya nak tanya. Apakah maksud saya masuk U? Kita dah dapat tujuan masuk U. Persiapan untuk masuk U. Kita nak tanya, saya serius masuk U? Adakah masuk universiti satu penyiasaan? Satu derita yang memang dirancang untuk anak-anak mahasiswa? Apakah ia satu derita? Adakah ia satu perjalanan yang menyeksakan? Saya nak jawab soalan ini dengan beberapa analogi yang lain. Contohnya, kita kata ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Jalan lurus tu jalan yang kau berikan nikmat. Maknanya perjalanan untuk ke syurga itu ialah syurga itu sendiri. Perjalanan untuk menjadi accountant ialah accountant itu sendiri. Macam perjalanan ke syurga ialah syurga itu sendiri. Perjalanan ke syurga mendapat nikmat syurga ialah nikmat itu sendiri. Syok mayang malam kan, ngaji syok, try syok, betul syok. Jadi dengan syok tu kita untuk nak dapatkan syok syurga. Jadi kalau lah bangun malam tu menyesakan, tak dapat syurga, tak syok. Jadi untuk menjadi accountant, kalau memang benar tuan-tuan minat dan memang ini keputusan yang ada atau memang ini peluang yang ada, ialah accountant ni sendiri. You have to think about macam mana accountant berfikir, macam mana accountant bercakap, macam mana accountant makan, macam mana dia tidur, macam mana dia berjalan.
apa yang dibaca, apa yang dimakan untuk menjadi accountant. Kerana syok. Jadi accountant syok. Laporan tahun lalu oleh MIA tak silap saya. Kerajaan Malaysia memerlukan tambahan 54,000 accountant bertauliah menjelang 2020 tahun ni. Figure ni tak capai. Kemudian diunjurkan di hujung Januari 2020 diunjurkan untuk 2023 sebanyak 62,000 accountant tauliah yang diperlukan oleh negara. Memang dari segi profession, saya akan cerita dalam YouTube lain, sangat memperangsangkan. Sangat-sangat memerlukan. Okey, jadi seksa tak? Seksa kalau you dipaksa. Ia perjalanan yang menyeronokkan. Kalau ini memang pilihan kita. Macam kita kahwin paksa. Best. Tak best kan? Walaupun dia cantik. Tengok macam nak bengang hari-hari. Bahagia. Dapat anak. Tapi anak okey. InsyaAllah. Dapat anak. Tapi begitulah. Perjalanan itu sendiri adalah gambaran sama ada kita ini berada dalam suasana yang membahagiakan atau tidak. Okey? Dan belajarlah bermimpi. Belajarlah bermimpi di dalam kerana tengok you tengok satu cerita Sang Pemimpi. Dia mulakan cerita itu dengan kata-kata semuanya bermula dari mimpi, kawan. So berani bermimpi, berani gagal, berani cuba lagi. Kerana kehidupan kita ialah tentang membuat keputusan. Kita akan belajar di Institut Pengajian Tinggi, mengajar, melatih, mengasah kita untuk berani membuat keputusan dan sanggup menanggung risiko dari ini. So, saya tunjukkan buku saya ini, Memecah Cermin Mimpi, merupakan novel kedua saya. Novel pertama di Malaysia yang bercakap mengenai bimbingan kerjaya, tapi dia letak dalam suasana penceritaan, dan khusus saya tumpukan career path yang saya sebut dalam Memecah Cermin Mimpi ini ialah perakaunan, profession kita. Saya walaupun diploma beruk subsidi, diploma DBS, diploma beruk subsidi, diploma bodoh sombong, tapi bila saya masuk ke degree, saya alhamdulillah buat bachelor accountancy, kemudian saya sambung master accountancy, PhD saya di UIA, PhD saya dalam accountancy. Jadi anak-anak mahasiswa, kalau ada yang berhajat untuk dapatkan buku saya ni, nanti Cik Naha akan pass the numbers and also the price. Kalau berminat, sebut student Cik Naha dan saya bagi 10% discount. UiTM lah, student UiTM. Tak semesti Cik Naha kan. Cik Naha tu sahabat saya, sahabat lama saya. Orang yang sangat kritikal juga tu. So itu saja untuk kali ni. Kalau anak-anak mahasiswa berpendapat YouTube ini berfaedah, bermanfaat, tolong like, subscribe and share kepada kawan-kawan lain di seluruh Malaysia. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.